Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada hari ini, hari Rabu, dalam subjek Pendidikan Jasmani tahun 6. Hari ini 25 Ogos 2021, dan sebelum cikgu memulakan pelajaran, sukalah cikgu ingin mengajak diri cikgu bersama murid-murid. Kita mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawm. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syukur kita kepada Allah kerana kita masih lagi diberi kesempatan sehingga kita dapat mengikuti pengajaran dan pembelajaran di atas talian sekarang ini. Baik, sebelum cikgu memulakan pelajaran hari ini, cikgu minta murid ambil buku teks Pendidikan Jasmani tahun 6 dan sediakan alat tulis serta buku latihan Pendidikan Jasmani. Hari ini, cikgu akan mengajar murid tentang tajuk yang baru iaitu juara kuat. Murid keluar buku teks, buka muka surat 56 dan 57. Standard kandungan pelajaran kita hari ini ialah 1.13 berkebolehan melakukan kemahiran renang dengan lakuan yang betul. Standard pembelajaran 1.13.1 melakukan kuak dada atau kuak rangkak pada satu jarak. Manakala domain kognitif 2.13 berkebolehan mengaplikasi konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran renang. 2.13.1 mengenal pasti teknik pernafasan semasa melakukan kuak dada atau kuak rangkak pada satu jarak. Domain afektif 5.2 menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab diri semasa melakukan aktiviti fizikal. 5.2 menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab diri semasa melakukan aktiviti fizikal. Objektif hari ini, murid akan dapat mengetahui teknik pernafasan renang kuak dada dan kuak rangkak. Kriteria kejayaan menulis perbezaan teknik pernafasan renang, kuak dada dan kuak rangkak. Jadi untuk aktiviti renang, kita tidak akan lakukan secara amali. Sekadar kita mengetahui melalui bimbingan cikgu dalam buku teks ini. Baik, seperti yang cikgu cakap, hari ini kita belajar tajuk tentang juara kuak. Nabila dan rakan-rakan berenang kuak dada dan kuak rangkak pada satu jarak yang ditetapkan. Mereka perlu mengetahui teknik pernafasan yang betul semasa berenang supaya boleh menamatkan renangan. Bagaimanakah mereka hendak bernafas semasa berenang? Murid-murid kena ingat yang ini penting. Orang yang berenang ataupun perenang yang berlumba, perkara yang paling penting sekali kepada perenang ialah menjaga pernafasan semasa berenang. Jadi untuk menjaga pernafasan semasa berenang, kita mesti mengetahui teknik-teknik pernafasan yang betul supaya kita dapat berenang dalam keadaan selamat dan juga tidak
berlaku kemalangan, lemas semasa kita berenang. Lebih-lebih lagi sekiranya murid ataupun sesiapa yang melibatkan diri dalam perlombaan renang, teknik pernafasanlah yang sangat penting sekali, kerana bila kita tahu teknik-teknik pernafasan dengan betul, kita dapat berenang dan boleh menamatkan renangan dengan jayanya. Baik, cuba kita lihat gambar di bawah petikan tersebut. Gambar pertama, teknik pernafasan renang kuat rangkap. Cikgu akan terangkan teknik pernafasan renang kuat rangkap terlebih dahulu. Bagaimana nak lakukannya? Cuba murid lihat pada kenyataan yang terdapat pada skrin. Jangkau tangan ke hadapan dan toleh muka ke arah bertentangan untuk bernafas. Maksudnya, apabila kita berenang, kita toleh muka kita ke arah atas permukaan air supaya kita boleh bernafas di udara. Kemudian, kita tenggelamkan semula kepala kita di dalam air. Lepas tu kita naik, kita toleh sekali lagi muka ke arah bertentangan untuk bernafas. Sebab apa? Kita hanya boleh bernafas di udara. Di dalam air kita tidak boleh bernafas. Semasa kepala kita menoleh ke arah sisi kita dan kita berada di atas permukaan air, masa itu kita tarik nafas kita dalam-dalam. Kemudian apabila kita meluncur ke depan, kepala kita sudah berada dalam air, kita janganlah kita tarik pula pernafasan, nanti masuk air di dalam badan. Jadi untuk kita boleh bernafas, setiap kali kita ataupun kepala kita berada di permukaan air, kita tarik nafas kita, kemudian apabila kepala kita berada dalam air, kita tahan. Lepas tu kita naikkan semula kepala kita supaya kita dapat bernafas semula di permukaan. Kita tarik. Jadi macam mana kita nak untuk tahan bernafas, kita kena berlatih dan tahu teknik untuk membuat pernafasan. Jadi dalam petikan ini dia bagi tahu penulis dah bagi tahu teknik pernafasan renang kuat rangkap. Macam mana nak buat? Jangan menjangkau tangan kita ke hadapan dan toleh muka ke arah bertentangan untuk bernafas. Sekarang kita lihat pula teknik pernafasan renang kuat dada. Macam mana kita nak lakukan teknik pernafasan renang kuat dada? Cuba murid lihat. Mula-mula kita tarik nafas ketika kepala berada di atas permukaan air dan hembus nafas ketika berada di dalam air. Di permukaan kita tarik nafas. Apabila berada di dalam air, kita hembus. Kalau murid perasan pernah melihat cerita dalam TV orang yang berenang, dia akan keluar gelembung-gelembung buih semasa berada di dalam air. Lepas tu perenang itu akan naik di permukaan, tarik nafas balik, kemudian tenggelam semula, hembus udara di dalam air. Lepas tu nak tarik nafas, dia naik ke permukaan. Begitulah teknik pernafasan apabila kita berada di dalam air. Jadi teknik pernafasan renang kuat dada, teknik dia tarik nafas ketika kepala berada di atas permukaan air dan menghembus nafas ketika berada di dalam air. Hembus tu bukan hembus laju, hembus perlahan-lahan, supaya udara dalam paru-paru kita masih lagi tersimpan. Bagaimanakah cara untuk meningkatkan kelajuan renang gaya kuat rangkap? Cikgu dah bagi tahu lagi. Cikgu dah bagi tahu tadi, perkara yang sangat penting kepada perenang ialah jaga pernafasan. Itu yang penting. Sekiranya kita dapat bernafas panjang, kita dapat tahan nafas kita lama, kita boleh
jadi perenang yang terbaiklah. Jadi bagaimana cara untuk meningkatkan kelajuan renang gaya kuat rangkap? Kita hendaklah selalu membuat latihan ritma ataupun membilang pernafasan. Apa yang dimaksudkan itu? Latihan ini dapat membantu perenang menetapkan masa untuk bernafas semasa berenang kuat. Contoh, contoh dia setiap 4 kali kuat ke permukaan air, perenang menarik nafas sebelum kepala masuk ke dalam air semula. Sampai naik atas, 4 kali kuat naik atas. Lepas tu, tarik nafas, kemudian kita tenggelamkan kepala kita, embuh perlahan-lahan dalam air. Lepas tu 4 kali kuat pula lagi naik atas. Lepas tu turun pula dalam air. Lepas tu 4 kali kuat lagi naik pula ke permukaan, tarik nafas, kemudian tenggelamkan kepala kita, kita hembus perlahan-lahan dalam air. Lepas tu 4 kali lagi kuat, 4 kali kuat, baru kita naik balik ke atas. Begitulah teknik cara untuk meningkatkan kelajuan renang gaya kuat rangkap, iaitu sentiasa membuat latihan ritma pernafasan. Tugasan hari ini, cikgu ingin meminta murid keluarkan buku latihan pendidikan jasmani dan jawab semua soalan di bawah ini. Soalan 1, nyatakan 2 jenis renang yang kamu pelajari. Yang hari inilah ada 2 yang cikgu cakap tadi tu, itulah jawapannya. Yang soalan kedua, tarik pernafasan renang kuat rangkap ialah menjangkau tangan. Dot, 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 dot. Tengok semula slide yang cikgu tayang tadi. Soalan ketiga, bagaimanakah melakukan teknik pernafasan renang kuat dada? Ada juga dalam slide tadi. Yang keempat, bagaimanakah cara untuk meningkatkan kelajuan renang gaya kuat rangkap? Ada juga yang cikgu sebutkan tadi. Jadi, sebelum cikgu berundur, pastikan murid berada dalam keadaan selamat, jagalah SOP, dan yang paling penting sekali, jangan tinggal solat dan selalulah sayang serta hormatilah ayah dan emak serta adik-adik termasuk jirang tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.